Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Satu lagi bantuan kemanusiaan ASEAN dihantar ke Myanmar yang dilanda taufan Mocha pada bulan lepas. Bantuan kali ini bernilai $37,800. Menurut kenyataan pengerusi ASEAN, kit alat perlindungan kecemasan dan sistem penapisan air manual antara yang dihantar ke Yangon. Bantuan itu diangkut dari gudang sistem logistik kecemasan bencana untuk ASEAN, DELSA di Subang, Selangor menggunakan pesawat tentera Indonesia. Kepulauan Jawa di Indonesia dilanda gempa berukuran 6.4 pada skala Richter petang semalam. Agensi Geofizik memberitahu gegaran sederhana dikesan pada kedalaman 25 km menyebabkan dinding dan siling bangunan runtuh. Gegaran turut dirasai di bandar-bandar sekitar wilayah Yogyakarta, Timur dan Tengah Jawa. China menggesa Amerika Syarikat henti segera sebarang penjualan senjata kepada Taiwan. Kementerian Luar China menegaskan Beijing menentang penuh sebarangan kerjasama ketenteraan antara Washington dengan Taipei. Taiwan dalam pada itu mendakwa pembelian senjata tersebut bagi meningkatkan daya tahan pulau itu terhadap ancaman China, termasuk pelbagai aktiviti Beijing di zon kelabu yang dilihat sebagai ancaman kerana terlalu hampir dengan Taipei. Jabatan Negara Amerika telah meluluskan jualan peluru dan sokongan logistik bernilai $440 juta kepada Taiwan dalam 2 perjanjian berasingan. Sementara itu, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan langkah baharu bagi meringankan beban kewangan pelajar. Ia bagi menggantikan program pengampunan pinjaman pelajar yang dibatalkan Mahkamah Agung Amerika. Perkara itu mendapat tentangan rakyat Amerika. Langkah terbaru itu adalah penangguhan penalti selama 12 bulan untuk pembayaran balik hutang. Pakistan memeterai perjanjian baharu pakej kewangan jangka pendek bernilai $3 bilion dengan tabung kewangan antarabangsa IMF. Perkara itu dimuktamadkan Perdana Menteri Shehbaz Sharif sebelum perjanjian IMF semasa tamat. Jelas beliau menerusi bantuan terbaharu IMF tersebut, Islamabad akan berada di landasan ekonomi yang tepat dan mampan. Ia bagaimanapun tertakluk kepada kelulusan Lembaga Badan Kewangan Dunia tersebut pada bulan ini. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menamatkan misi pengaman di Mali. Ia susulan juntanya bersekutu dengan Rusia serta menuntut pengunduran pasukan antarabangsa. Berpegang kepada prinsip bahawa pasukan pengaman memerlukan persetujuan kerajaan tuan rumah. Hubungan Mali dengan PBB merosot secara mendadak sejak rampasan kuasa pada 2020 yang membawa kepada kuasa rejim tentera. Sekurang-kurangnya 48 orang maut sementara lebih 30 lagi cedera dalam insiden sebuah truk hilang kawalan berempuh 6 buah bas mini dan pejalan kaki. Kejadian berlaku di sebuah perhentian bas yang sibuk di barat Kenya. Menurut Komander Polis Geoffrey Mayek, mereka yang cedera telah mendapatkan rawatan di hospital berhampiran. Hospital Kericho County menerima 45 mayat dan menjangkakan lebih ramai mangsa akan dihantar ke kemudahan tersebut. Sukan bola sepak, penyerang Senegal Nicolas Jackson kini menyertai Chelsea dari Villarreal dengan kontrak 8 tahun. Perkara tersebut diumumkan Kelab Liga Perdana Inggeris itu semalam. Pemain berusia 22 tahun itu antara tonggak utama Villarreal musim lepas. Jackson telah menjaringkan 9 gol dalam 8 perlawanan terakhirnya, termasuk memenangi anugerah permain terbaik La Liga. Turut menyertai pasukan Stamford Bridge itu penyerang dari RB Leipzig Christopher Nkunku. Sementara itu, Barcelona menamatkan kontrak pemain pertahanannya Samuel Umtiti. Ia berikutan beberapa kecederaan dialami Umtiti. Pemain antarabangsa Perancis itu menyertai Barca dari Olympique Lyonnais pada 2016 dan mempunyai baki 3 tahun dalam kontraknya. Umtiti membuat 133 kali penampilan bersama Barcelona dan memenangi 3 trofi Copa del Rey, 2 kejuaraan La Liga dan 2 piala super domestik.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.